Alhamdulillah kita boleh sambung ni kalau tidak salah halaman 18 bab kedua, betul dah, sejarah penulisan dan pembukaan. Baik, setelah kita belajar sikit sebanyak mukaddimah dia mengenai dengan hadis, kita masuk bab yang kedua ni, kita nak tahu macam mana hadis ni ditulis sehingga terdapatnya kitab-kitab ataupun buku hadis yang ada di depan kita. Nombor satunya penulisan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika Rasulullah itu ada. Dagu mana? Sebagaimana dalam 1.1 itu terdapat beberapa buah hadis yang menjadi kontroversi dalam kalangan sahabat untuk menulis atau mencatat hadis-hadis yang terbit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara larangan ni ataupun kebenaran menulis. Ini jadi dilema, kontroversi. Sebab ada hadisnya dia larang. Kemudian ada hadis seolah-olah macam suruh. Nampak situ tak? Jadi maknanya inilah yang menjadi kontroversi di kalangan sahabat. Nak tulis hadis ni bila Nabi sabda, nak catik, nak tulis ni. Ada yang takut nak tulis sebab ada hadis yang larang tulis. Nabi tak boleh tulis. Suhaba. Hadis-hadis tersebut kelihatan bercanggah antara satu sama lain, iaitu sama ada Rasulullah memberi keizinan ataupun melarang hadis-hadis yang terbit dari baginda untuk ditulis atau dicatat. Kenapa tu? Seolah-olah ada hadis ni Rasulullah izin nak tulis, bolehlah tulis. Dalam masa yang sama ada hadis pula larang jangan tulis. Jadi ada dilema izin, larang. Nah, ini dua. Antara izin dengan larang. Oleh yang demikian, pada peringkat awal Islam, hadis-hadis hanya tercatat secara hafazan sahaja. Duk main hafal dari dada. Tapi nasib baiklah orang Arab ni, dia kelebihan dia. Saya duk perhati ni orang Arab dengan orang India ni. Dia gaguh bahagian mengapa. Tak boleh lawan kita orang Melayu. Dia tu kuat mengapa. Dia boleh hingat. Tu Dami Delon ni, kita tengok Dami Delon ni, Dami sahabat Dami 2 bulan kemana. Kamu tengok baru ni dari YouTube, budak umur berapa tahun. Baca Quran, dia baca kok balik, dia boleh sambung. Kita kalau baca, kalau kita kenal kan, misalnya kalau kita baca wa wajadaka dhallan fahada, sambung, boleh lah dah. Ni dia kata wa wajadaka dhallan fahada. Sebelum pada tu, kita kena baca tak semula kalau kita. Betul tak? Tidak di waktu hafal apa. Kena start mula ihdinas siratal mustaqim. Belum pada 3 apa? Nanti dulu bismillah lah start mula. Jadi budak ni amu tengok dalam kata pelik budak ni. Ayat sebelum buruk dia baca. Ayat sebelum buruk. Ambil surah lain pula. Okay. Jadi sebab itulah hadis pada zaman Rasulullah itu dia hafal. Dia tak tulis. Fenomena ini berterusan sehingga 100 tahun. Duduk di dada 100 tahun. Para ulama hadis seperti Imam Malik bin Anas menyatakan bahawa ulama yang pertama sekali membukukan pembukuan hadis yang dia panggil tadwin. Dulu ada sebut dah rasa dah. Dia panggil zaman tadwin. Zaman penulisan, zaman pembukuan hadis. Jadi ulama pertama yang membukukan hadis ni ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia mati tahun 124. Dia kalau tengok umur ni tua daripada Imam Hanafi lagi. Imam Hanafi dia mati tahun 150. Dia mati dulu pada Imam Hanafi lagi. Imam mazhab kita hak paling tua sekali Imam Hanafi.
Dia mati tahun 150. Ibn Syu'ab ni 124. Ini sebenarnya kita ambil daripadanya dalam kitab Jami'ul Bayan Al-Ilmi wal Fadli oleh Ibn Abdul Bar. Di samping itu ada riwayat yang menyatakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicatat dan disimpan dalam beberapa suhuf oleh para sahabat dan tabi'in. Suhuf ni macam dia tidak buku, dia lah kertas gitu kan. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim terima suhuf dah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia suhuf Nabi Ibrahim, dia bukan kitab. Jadi orang jumpanya ada suhuf-suhuf. Catik teh helaian-helaian ni dalam simpanan para sahabat dan tabi'in. Jadi pada suhuf itulah boleh dibukukan kemudiannya nanti. Ini menunjukkan penulisan secara tidak rasmi telah berwujud sebelum zaman Az-Zuhri lagi. Cuma Az-Zuhri itu jadi buku. Jadi catik teh dalam bentuk selah ni ada duduk dari situ. Tapi dia orang ni ada hadis yang dia dengar daripada Nabi, dia catik. Sebab masa tu teknologi kertas pun tak berapa banyak dah. Dia tulis di macam Quran kan, kalau kita belajar bagaimana penulisan Al-Quran ni, dia tulis atas pelepah tamak, belulang, atas batu, atas kayu. Tak ada kertas seperti kita ni. Jadi Az-Zuhri tadi berikat jadi buku. Dia tu buat buku. Walaupun ada beberapa hadis yang melarang penulisan hadis, namun kesemuanya tidak sahih. Itu menyebabkan jadi tulis juga. Kalau lah nyo kekal hafalan gitu hilang hadis. Lagi hak duduk dalam buku pun kita banyak tak tahu dah. Kalau ruk dengan hafalan siapa ke generasi dulu ni 1400 tahun. Berat tak siapa hadis tak tahu. Nabi sabda berapa pun tak tahu kita. Jadi dia sebut sininya walaupun ada hadis yang larang tapi hadis itu tidak sahih. Kecuali ada satu saja hadis. Ini hadis bagaimana berikut dia bawa sini. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamkuh. Ini hadis riwayat Muslim. Itu sebab dia kata hadis ini sahih sebab riwayat Muslim. Jangan kamu menulis mengenaiku. Maknanya hadis-hadis ini Nabi kata mu jangan tulis. Dan sesiapa yang menulis mengenaiku maka hendaklah dia padamkan. Kalau siapa-siapa dia ada hak tulis, Nabi kata tolong sapu. Nampak? Jadi larang itu tak boleh tulis dah. Kalau bagaimana kita faham hadis ini? Larang ni tak? Walaupun hadis ini dianggap sahih oleh ulama hadis, namun sebahagiannya mengatakan mauquf. Ini satu istilah. Istilah ni kita akan jumpa depan mauquf, marfu, mursal. Jadi kerana sebut dulu. Istilah-istilah ni jangan bimbang kita akan tahu. Bila orang kata hadis mauquf, hadis mursal, hadis marfu kan? Kita tahu depan. Jadi setakat ni biar kita tahu dulu apa dia mauquf ni. Mauquf ni hadis yang disandar kepada sahabat hadis ni. Hadis ni sahih tapi dia sandar ke sahabat, tidak sandar ke Nabi. Nampak macam putus sudah. Orang tanya ambil mana hadis ni? Ambil daripada sahabat, sebut nama Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tak riwayat dia ambil ke Nabi. Biasa hadis ni daripada Abu Hurairah mendengar Rasulullah. Tidak gitu kan tak? Kalau hadis ni dia sub dengar, dia mendengar Rasulullah. Tidak dia gigi siapa ke Abu Hurairah berarti sekat tu. Abu Hurairah tak sebut dia mendengar daripada Nabi. Hadis lagu ni dia panggil mauquf. Min waw ka wa po. Kalau dia bahasa Arab ya. Lagu ni cuba tengok ambo buat catat kita tengok. Ni sahabat ni. Bila dia terima hadis dia sandar kepada Nabi, dia panggil hadis marfu. Kalau hak Nabi bersabda, dia tak panggil marfu dah. Ni sahabat dia sandar ke Nabi. Kalau tengok carta ni apa ni, tengok gambar ni mudah lah. Sahabat dia sandar ke Nabi. Misalnya dia tidak kata Nabi sabda. Dia kata dia buat macam hamba sebut dah dulu. Misalnya Sayyidina Utsman dia ambil wudu,
Dia kata beginilah Rasulullah, cara Rasulullah mengambil wuduk. Jadi amalan dia tu dia sandar. Bukan dia kata aku tengok Rasulullah berwuduk lagu ni. Hak aku buat ni dia kata serupa dengan Rasulullah buat. Hadis lagu ni dia panggil hadis marfu'. Hak tadi tu kalaulah sekiranya sahabat ni apa ni golongan tabi'in ke dia ni dia sandar kepada sahabat. Hak ni dia panggil mauquf. Tengok situ beza tak? Marfu' atas tu, hak bawah tu mauquf. Boleh faham tak? Okay. Jadi dari segi longgarnya dia longgarlah mauquf ni. Adapun marfu' tu boleh diterima. Kalaulah sekiranya orang sandar pada tabi'in pula. Ni dia panggil mursal. Ni hak ewek lagi pada tu. Jadi hak marfu' tinggi, mauquf mursal. Nampak tak? Sandar ke Nabi marfu', sandar ke sahabat mauquf. Sandar ke tabi'in dia panggil mursal. Macam tabi'in ni siapa dia? Macam Hasan Basri. Ibnu Sirin macam mana. Antara ulama hadis yang berpendapat demikian, pendapat lagu mana? Pendapat kata boleh tulis hadis Nabi ni ialah Bukhari lah. Sebab tu dia buat kitab Sahih Bukhari, sebab dia kata boleh tulis. Sementara hadis-hadis yang mengharuskan penulisan terlalu banyak, antaranya hadis Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada sini. Buat apa hamba belakang? Gapul apa dia? Ada tak hadis Nabi dia? Tak apalah sebelum pada ni lah. Takut dia celah dia. Jadi kontroversi ni sama ada Rasulullah memberi keizinan atau melarang hadis-hadis yang terbit dari baginda untuk ditulis atau dicatat. Ni celah dia. Ada beberapa hadis yang melarang penulisan hadis namun kesemuanya tidak sahih kecuali satu hadis sahaja. Hadis tersebut walaupun dianggap sahih oleh ulama hadis namun sebahagiannya mengatakan mauquf hak tadi lah. Iaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, bukannya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah baru masuk. Sementara hadis-hadis yang mengharuskan penulisan terlalu banyak, antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As. Hak ni. Uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Ni hadis riwayat Abu Daud. Terjemahnya, tulislah demi yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar daripada diri aku. Dia tunjuk ke mulut dia. Keluar kok ni dia kata ni. Nabi tunjuk ke mulut dia. Kok mana tubik daripada mulut aku ni kecuali yang benar. Kok benar belaka. Tak ada hak tak benar kalau tubik mulut aku. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa boleh tulis. Nampak sih tidak? Kemudian yang kedua pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya daripada aku, melainkan Abdullah bin Amr. Kerana apa? Dia kata kerana beliau menulis. Di samping dia hafal, dia tulis. Tapi aku tak tulis, aku hafal saja. Jadi dua hadis ini menunjukkan bahawa harus tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya hadis Abu Hurairah juga, katanya Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Terjemahannya, tulislah kamu untuk Abu Syah. Ada seorang orang mari itu, nama dia Abu Syah, mari jumpa dengan Nabi, dia nak minta fatwa ke apa daripada Nabi. Nabi kata, "Uktubu li Abi Syah." Tulis ke dia. Bila sahabat tulis, mestilah dia tulis hadis. Jadi ini sebagai dalil nombor 3, dalil yang 3 menunjukkan bahawa hadis itu boleh ditulis. Nampak situ tak? Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utuni bi kitab
Uktub lakum kitaban la tudillu ba'dah. Bawakan kepada aku kitab, iaitu peralatan tulis. Tulislah untuk kamu sebuah kitab, iaitu hadis, yang mana kamu tidak akan sesat selepas. Ini juga hadis riwayat. Jadi hadis-hadis tersebut yang mengharuskan penulisan hadis kelihatan bercanggah dengan hadis di para 1.3 yang melarang. Nampak tak? Hak tadi larang, hak ni hak bui. Jadi keadaan ini telah menimbulkan beberapa kekeliruan. Bila bercanggah, kelirulah. Dan kekeliruan ini semakin ketara apabila diambil kesempatan oleh musuh Islam, terutama golongan orientalis. Kalau kita tengok macam Kasih Ahmad, mula dia menulis, dia tolak hadis ni lah orang biasa. Ada kontroversi sebenarnya dalam penulisan. Oleh kerana itu saya tak percaya dia atas hadis ni. Mana-mana buku hadis yang ada ni ditulis oleh orang lain, dia kata. Nah, jadi sebab tu dia kata ambil kesempatan sini. Mereka menjadikan hujah hadis melarang penulisannya sebagai dalil bahawa hadis tidak pernah dicatat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupalah, ada baca dah ambil, baca dulu buku hadis penilaian semula hak Kasih Ahmad tulis. Dia ni di antara hujah dia. Dia kata hadis tidak pernah dicatat di zaman Rasulullah. Sebaliknya ia direka cipta oleh generasi terkemudian, iaitu di zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz melalui Az-Zuhri. Akhirnya mereka menyimpul bahawa hadis bukanlah sumber kepada syariat Islam. Pakai Quran saja. Di Selangor rasa ada lagi pertubuhan Quraniyun. Puak-puak Quran. Bunyi comel lah. Puak-puak ahli Quran. Tapi di sebalik nama pertubuhan tu, Quraniyun tu, dia pegang Quran saja. Hadis dia tak terima. Jadi orang kita ni kan, orang kita lah ni, kita berdepan lah ni dah tak ada dah. Kita kata pengaruh Kasih Ahmad tolak hadis kita tak ada lah mana. Tapi kita masalah lah ni gini kan. Dia tidak nak pegang lah mana hadis. Gini, buat sini dia beragama lah ke mana. Sepatutnya bila kita nak beragama, sama ada dari segi fiqh, dari segi akidah, dari segi akhlak, kita kena ambil dengan Nabi gitu kan. Ambil dengan Nabi, ambil dengan hadis. Tiru Nabi, Nabi sebagai contoh. Bila ambil daripada Nabi, dia panggil hadis. Ni, kata ibu baru dia kata hadis ini ialah sangkaan semata-mata. Dia kata sangkaan. Zanniyah. Dan selagi kita tahu bahawa Nabi kita ni, saya nak sebut beberapa perkara, unsur-unsur yang cuba dia lari daripada hakikat sebenar. Nabi kita tu kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah bahawa aku ni Nabi kata manusia biasa serupa kamu. Cuma aku ni diwahyukan. Yuha ilayya. Tapi nampak tak lah ni? Pernah dengar tak kejadian ni zaman-zaman orang duk sambut maulud lah ni, dah ceramah-ceramah. Nabi kita ni kan, dia kata Nabi kita dijadikan daripada apa? Kejadiannya daripada nur. Ni ya. Dia lari daripada orang panggil apa dia ni? Nabi ni dia cuba nak jelaskan Nabi kita ni dia bukan manusia biasa ni. Orang dia dengan darah dia bukan caturan benih manusia, dia dijadikan daripada nur. Dan Nabi pula boleh hadir ke dunia untuk bertemu manusia. Kan? Secara yaqazah, mari mengajar semula. Nabi mengajar. Timur hadis melalui Nabi mari, Nabi ajar. Kita tanya dia ambil mana ni lapas selawat ni. Dia kata Nabi mari ajar secara yaqazah. Jadi pak kita diam ni banyak. Hadal mang. Dia mari ajar, Nabi mari ajar. Jadi tak boleh pakailah hadis-hadis, kena ada tambahan dah hadis-hadis itu. Ya. Amalannya tidak mampu diikuti. Kita pernah dengar ada dari YouTube ustaz-ustaz kata. Zikir-zikir yang Nabi ajar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar apa tu. Betul Nabi ajar tapi payah kita nak tak pandai dengan kita, tak mampu. Oleh kerana itu kita kena reka, ambil daripada guru-guru kita, cari rekod
Zikir-zikir menggolai. Ni bukan ambil rekod, nak dengar hasil daripada YouTube. Pak ustaz-ustaz dia kecil. Jadi benda gini ni kan, dia cuba sekat. Bila sekat daripada sumber-sumber hadis. Bila nak buat satu amalan tak boleh rujuk ke hadis. Nak berzikir tak boleh rujuk kepada hadis. Nak selawat tak boleh turut hadis dah. Lepas tu, mulalah cipta amalan sendiri. Reka sendiri amalan. Hak reka ni lah sebenarnya istilah yang kita biasa dengar, dia panggil bid'ah. Bid'ah ni, dia reka dalam ibadat. Bukan reka dalam benda-benda dunia. Reka. Sebab kita nak tengok takrif bid'ah ni, kena tengok ulama tulis. Misalnya Imam Asy-Syatibi. Dia tulis tariqatun fid din mukhtara'ah. Jalan agama jadi reka. Tudihus syar'iyyah yang menyerupai syarak. Sebab gini bila kita sebut jangan reka amalan ni jadi bid'ah. Dia kata kalau tak boleh reka, kata saya naik kereta, dia kata naik auto. Tengok dia tukar. Orang kata bid'ah ni tariqatun fid din, jalan agama syariat. Nak buat roti canai tak boleh, dia kata. Pasal bagi reka dia. Reka dunia tak apa, reka amalan. Dia tak jadi bid'ah reka dunia. Dia kata tak usah naik kapal terbang. Gini ambo sebut di gini ni bukan kata buat-buat dah. Di masjid kat ambo mula ada tajuk betul masuk bid'ah. Dah kata siapa dalam grup WhatsApp. Dia kata kat dia tanya, dia kata ke saya dah. Dia kata kalau ustaz tak si bid'ah, kata tak usah duduk mengajar dengan whiteboard dengan komputer. Dia kata begitu. Baru orang kita kata jangan kita buat amalan sendiri takut jadi bid'ah. Tak si bid'ah dia tak usah pakai whiteboard. Kita baca ni kata budak ni. Tak jawab apa lu kita ni. Dia tukar. Whiteboard tu bukan jalan agama. Faham tak? Okay. Kalau dia rekod tak kena cara jadi khurafat. Khurafat. Contoh khurafat ke dia? Jaking waktu beda khurafat. Mandi safar. Dok sibuk gege baru ni mandi safar. Khurafat. Gapo dia kih tu? Kerana kita ambil beragama tidak ambil dengan hadis Nabi. Itu jadi. Maka jadilah agama ni barang dagangnya. Baik. Apa nak sebut sini sebenarnya? Tambahan sini. Ada satu hadis daripada riwayat Ad-Darimi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Kaifa antum idza labistum fitnah? Yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir. Wa yattakhidhuha an-nas sunnatan. فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. Daripada Abdullah bin Mas'ud, panggil Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, bagaimana kamu apabila kamu ditimpa fitnah? Katanya Ibnu Mas'ud kata, aku ni generasi sekali dengan Nabi. Kamu ni golongan tabi'in. Lepas pada ni, lepas aku tak ada, sahabat tak ada. Lagu mana dia kata, bila mari fitnah. Lagu mana fitnah maksud fitnah? Fitnah ni sebenarnya istilah dia, bala bencana. Bukan fitnah Melayu kita ni. Buat fitnah kan? Apa dia? Golongan tua terbiasa dengannya. Dan golongan muda terdidik dengannya. Terbiasa dengan satu amalan hak Nabi tak ajar. Tapi sudah jadi tradisi dia kata. Orang tua biasa buat sokmo, jak tok nenek lagi amalan ni kita buat. Nombor dua pula, orang muda pula dia celik-celik mata dia tengok barang tu ada dah. Lepas tu dan orang ramai menganggap ia sebagai sunnah. Jadi amalan tu jadi amalan tradisi tu orang anggap ni sunnah, padahal bukan sunnah. Maknanya Ibnu Mas'ud nampak dah akan datang di zaman kita. Ada kata apabila ia hendak diubah mereka berkata sunnah akan itu. Kalau adalah orang yang sedar, orang-orang yang ada ilmu pula, dia tengok tak betul ni masyarakat kita ni buat tidak sunnah ni lagu ni dia kata. Dia pula kena marah, dia kata ni mari ni ustaz baru ni nak ubah sunnah dia kata. Padahal orang kata hak tu tidak sunnah. Mereka para sahabat bertanya, sahabat tanya, moga tak berlaku lagi masa dia. Dia kata, bilakah semua itu akan berlaku wahai Abu Abdurrahman? Dia tanya Ibnu Mas'ud. Bila nak berlaku lagu tu zaman fitnah? Ia orang keliru di antara sunnah dengan dok.
Tengok dia jawab. Apabila penceramahnya ramai dan orang fakih sedikit. Orang itu ke ceramah ni ramai, tapi hak reti yang sikit, hak ngaji. Dia jadi pengelipu lara. Ada dah kita mih-mih ni tak. Dia ngaji tak belah mana kan. Ngaji boleh baca sikit, boleh kecek sikit. Lepas dia mula, dia bersarah. Lepas tu bila dia nak pergi kuliah, nak pergi apa, dia tak si ngaji, dia tak si tengok kitab. Dia pakai hak dia biasa-biasa dengar kan. Dia goreng hak tu. Siapa dia kata? Ibnu Mas'ud disebut dah. Bila ramai penceramah, orang reti sikit. Fakih orang reti sikit. Para pemimpinnya ramai, orang amanahnya sedikit. Ramai orang nak jadi pemimpin, amanahnya tak ada. Dan dunia diperolehi dengan amalan akhirat. Amalan akhirat ni dia jadi bagai daging ni. Nak boleh ke dunia guna jalan akhirat. Nah ini dia. Ini riwayat Ad-Darimi. Itu sebagai selenging. Satu poin ni dah. Bagi menghapuskan kekeliruan dan penyelewengan fakta tersebut, para ulama telah menggariskan jawapannya. Nombor satunya, larangan yang dimaksudkan dalam hadis 1.3 tadi. Lepas ada keliru tadi, Nabi larang dan Nabi tak larang dah. Jadi dia jelas sini, dia kata hak larang dalam 1.3 tu khusus untuk penulisan yang bercampur aduk dengan Al-Quran. Gin. Nabi larang masa tu pasal wahyu duk tengah turun. Nabi suruh tulis wahyu. Nampak tak? Bila mari satu ayat turun, Jibril mari satu ayat, maka Nabi panggil penulisnya. Misalnya Zaid bin Sabit pada masa tu salah seorang yang penulisnya, dia kata tulis-tulis, tak ada wahyu. Wahyu tu. Jadi dia bimbang, takut tulis Quran hak duk tengah tulis turun ni, orang duk tulis-tulis. Jadi kalau hadis gitu tulis juga takut campur. Hak mana Quran, hak mana hadis tak boleh nak beza. Faham tak? Jadi bila dah wahyu tu tak turun dah, bila Nabi dah tak ada, tak timbullah masalah, boleh tulislah dah. Dah Quran tu jadi sebutir dah, tak boleh tambah dah. Faham tak maksud amal kan? Jadi ulama berpendapat ya Nabi larang tu ialah masa Quran dia tengah turun. Okay. Ini bermakna sekiranya penulisan hadis yang tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, maka ia tidak dilarang. 1.62. Larangan dalam hadis di para 1.3 hanyalah ditujukan kepada mereka yang kuat hafazan. Adapun orang yang lemah hafazan, maka dibenarkan menulis. Okay. Ia bertujuan menggalakkan mereka yang kuat hafazan supaya terus bergantung kepada hafazannya tanpa bergantung kepada tulisan. Macam tu apa ni macam buku Bulughul Maram. Siapa dia? Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab tu dia digelar sebagai Al-Hafiz. Dia boleh hafal 100,000 hadis. Kuat hafalan. 100,000 hadis dengan sanad. Kita dengar pun macam cerita dongeng. Larangan hanya ditujukan kepada mereka yang tidak pandai menulis. Sebaliknya bagi yang pandai menulis seperti Abdullah bin Amr bin As, maka tiada larangan ke atas mereka. Kemudian larangan hanyalah pada peringkat awal sahaja, iaitu ketika wahyu Al-Quran sedang aktif diturunkan. Hal ini kerana pada peringkat awal para sahabat belum lagi dapat membezakan antara Al-Quran dengan hadis. Tetapi setelah Al-Quran semakin banyak diturunkan dan para sahabat sudah boleh membezakan antara kedua-duanya, maka larangan tersebut seolah-olah dimasukkan. Ini kita sebenarnya nak ambil kesimpulan bahawa hadis tu boleh tulis sehingga jadi buku hadis apa learn. Kemudian 1.5 tu ada juga ulama seperti Imam Al-Bukhari yang mengatakan bahawa hadis Abu Sa'id Al-Khudri di para 1.3 adalah mauquf, iaitu hanyalah kata-kata beliau sahaja, bukannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat ini adalah dhaif berdasarkan riwayat Muslim bahawa ia bukan kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri, sebaliknya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku khilaf juga antara Bukhari dan Muslim. Mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani, pendapat yang keempat iaitu 1.4 tu adalah paling tepat serta menjadi pegangan kebanyakan ulama. Kita tengok semula 1.4. Boleh faham tak?
Pendapat ini berdalilkan satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa setelah Allah Subhanahu wa taala membuka kota Mekah melalui Rasulullah, maka baginda pun bangun berkhutbah, lalu bangun seorang lelaki Yaman yang dikenali sebagai Abu Syah, hadis tadi, sambil berkata, tulislah untukku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktubu li Abi Syah, maknanya tulislah kamu untuk Abi Syah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Di sini jelas ketika Nabi berkhutbah tu, Abu Syah daripada Yaman tu, dia minta hak sebanyak mana hak mula sebut tadi Rasulullah, hadis aku dengar tadi, minta tolong tulis. Maka Nabi pun minta lah sahabat-sahabat tolong tulis dia. Kalau lagu tu makna boleh tulis dah. Tidak larang tu. Ketika Abdullah bin Amr wafat, tersimpan satu sahifah yang mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau yang dikenali sebagai As-Sahifah Sadiqah. Sahifah Sadiqah. Ini menunjukkan bahawa larangan menulis hadis hanyalah pada peringkat awal sahaja, kalau tidak sudah pasti dipadamnya terlebih dahulu. Bakku ada dalam sipen ni. Kalau betul Nabi larang, bakku ada duduk tangan dia. Okay. Selain hadis-hadis yang menyokong penulisan, terdapat juga bukti yang menunjukkan bahawa sememangnya ada hadis-hadis yang ditulis semasa misalnya hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ditulis dengan izin khusus daripada baginda ataupun setelah suasana mengizinkan, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Kebanyakan suhuf yang mengandungi tulisan hadis-hadis dihasilkan pada akhir-akhir hayat baginda. Antaranya ialah Sahifah Abdullah bin Amr al-As yang dikenali sebagai As-Sahifatus Sadiqah. Ni makna ada tersimpan benda ni. Sahifah ini mengandungi lebih kurang 1000 hadis yang dicatat sendiri oleh Abdullah bin Amr bin As. Nampak sini tak? Jadi daripada sahifah inilah akhir-akhirnya dia jadi buku pada kita pada hari ini. As-Sahifah Sadiqah ini telah diriwayatkan oleh cucunya yang bernama Amr bin Shuaib. Sahifah ini merupakan satu dokumen sejarah yang menjadi dalil dan bukti bertulis bahawa penulisan hadis telah pun bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditulis di hadapan baginda dengan keizinannya sendiri. Oh, diti dia riwayat ni. Semata-mata nak riwayatnya boleh tulis hadis. Begitu juga dengan Sahifah Ali bin Abi Talib yang mengandungi beberapa hukum syarak khusus tentang diat, hukum pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap orang kafir, kesucian kota Madinah dan lain-lain. Selain itu, beberapa sufi yang ditulis oleh beberapa orang sahabat seperti Sahifah Abu Bakar As-Siddiq, Sahifah Sa'ad bin Ubadah, Sahifah Jabir bin Abdullah, Sahifah Samurah ibnu Jundub, Sahifah Abu Musa al-Ash'ari dan Sahifah Abdullah bin Abi Aufa. Oh, jadi maknanya sahabat-sahabat ni ada belakang. Dia catat hadis kan? Okey. Begitu juga dengan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang raja yang menyeru mereka memeluk Islam dan ditulis oleh penulis baginda sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi bukti terhadap penulisan hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Surat-surat ini telah dikumpul oleh Muhammad Ibnu Hadidah Al-Ansari dalam kitabnya Al-Misbahul Mudhi fi Kutab Nabi Al-Ummi wa Rasulih ila Mulukil Ard min Arabi wal Ajam. Namun demikian, tidak semua hadis dicatat pada zaman Rasulullah, hanya sebagian kecil sahaja yang dicatat. Hal demikian bukan bermakna banyak hadis yang hilang atau ditinggalkan oleh para sahabat. Sebaliknya, kesemua hadis tetap terpelihara melalui penghafalan dada mereka. Baik. Jadi oleh kerana hadis tu duduk di dada ni lah, generasi kemudian tu pun dia meneroka pergi cari. Berlaku dalam sejarah dia panggil ekspedisi. Perjalanan mengembara pergi cari hadis. Bila dia dengar kata ada tabi'in sana, ada simpan hadis ataupun ada sahabat yang masih hidup, maka dia mengembara pergi cari. Tengok ni orang dulu kan, dia mengembara semata-mata nak cari hadis. Kamu tak ingat ada nama berapa seorang hadis-hadis tu. Dia nak pupu hadis ni biar dia gembara habis harta daripada orang kaya jadi papa kedai. Wak tambah. Wak tambah bila bunyi jauh pula zaman dulu, bukannya mudah lagi. Berbulan-bulan nak siapa kata
Dia kata misalnya dia duduk di benua lain, dia bunyi, dia kata ada sahabat ni, ada hadis duduk dengan dia. Dia pergi cari usaha dia, bukan dia cari harta, dia cari hadis. Kalau tidak lagu itulah perangai generasi dulu kan, tak siapa hadis kita. Banyak terima kasih kita dia dah. Pahala dia tak seroyak sebanyak mana. Orang boleh mendapat daripada dia usaha cari hadis, habis harta. Bila bunyi orang ni baru boleh sah hadis baru. Gini. Ni dia kita belajar ada sanad ni. Dia kata ada orang generasi dia kata dia generasi dia ke-45 lah. Rasulullah. Dia kata ada orang ni sipih hadis. Dia tahu sanad siapa ke Nabi. Duk mana, duk negeri. Dia pergi cari orang tu. Bila dia pergi cari orang tu, okay, dia tanya pula orang tu, ambil mana? Dia nak mengesuh pula dia ni ambil mana, dia pergi cari orang tu pula. Kalau hidup lagi. Lepas tu pula, tu baru sah hadis. Bunyi pula hadis yang kedua, duduk negeri ni pula. Pergi pula. Oh, nak boleh beribu hadis. Waktu dia jadi habis harta dia. Okay. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa hadis tidak dibukukan secara rasmi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun penulisannya telah bermula di zaman baginda dalam bentuk catatan. Tengok. Jadi kita nak kesimpulan ianya masa Nabi hadis tak ada buku lagi. Bila ada buku tadi? Masa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu 124 Hijrah. Masa itulah baru ada, baru dibukukan. Catatan tersebut merupakan pencetus kepada pembukuan hadis pada zaman selepasnya, khususnya pada zaman tabi'in. Sudah mulai kita boleh berhenti sini. Masuk isu ni. Penulisan dan pembukuan hadis pada zaman sahabat. Kita boleh faham tu tak? Jadi kesimpulan yang kita boleh tadi, zaman Nabi pembukuannya tak ada. Tak ada kitab hadis zaman Nabi. Ketika Nabi duk ada memang tak ada buku hadis. Kita nak tengok pula 2 minggu lagi lagu mana pun duk zaman sahabat. Ada buku pun ada hadis pada zaman dia.